Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pelajar tahfiz online al-khair dan juga para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana hari ini kita dapat lagi bertemu di dalam pertemuan kita di dalam membahaskan ulumul Quran. Dan insya-Allah pada perbahasan ulumul Quran ini kita akan bahaskan tajuk iaitu Makkiyah, iaitu kaedah-kaedah ataupun ciri-ciri dalam kita nak mengenali mengenai dengan ayat dan juga surah Al-Makkiyah. Maka ada beberapa kaedah yang kita nak menentukan bahawa ayat ini ayat Makkiyah ataupun ayat ini ayat Madaniyah. Tetapi pada perbahasan kali ini kita fokus kepada ayat ataupun surah Makkiyah. Setiap surah yang terdapat lafaz kalla, maka setiap surah yang ada lafaz kalla ini, maka dia adalah surah ataupun ayat Makkiyah. Lafaz ini terdapat pada separuh akhir di dalam Al-Quran dan disebut sebanyak 33 kali di dalam 15 surah. Itu kaedah yang pertama pada perkataan kalla. Dalam kita nak mengenali surah ataupun ayat Makkiyah ini, iaitu setiap surah yang di dalamnya mengandungi ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, tetapi ya ayyuhan nas, maka kita ketahui itu adalah ayat ataupun surah Makkiyah. Maka kecualilah pada akhir surah Al-Hajj, iaitu firman Allah ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Maka pada ayat terakhir pada surah Al-Hajj ini, maka ini ada perbezaan di antara ulama yang menyatakan Madaniyah ataupun Makkiyah. Tetapi sebahagian ulama menyatakan bahawa ayat ini adalah ayat Makkiyah. Itu kaedah yang kedua. Dalam kita nak mengenali ayat ataupun surah Makkiyah ini, setiap surah yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah. Jadi setiap surah yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah ini adalah surah Makkiyah. Iaitu contoh huruf-huruf hijaiyah ni Hamim, Alif Lam Ra, ataupun Alif Lam Mim, kecuali pada surah-surah Az-Zahrawain, iaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Tetapi terdapat perbezaan pendapatlah pada surah Ar-Ra'd. Itu kaedah yang ketiga dalam kita mengenali surah ataupun ayat Makkiyah yang dimulakan dengan ayat ataupun surah yang dimulakan dengan huruf-huruf hijaiyah. Di dalam kita nak mengenali mengenai dengan ayat ataupun surah Makkiyah ini, setiap surah yang di dalamnya terdapat kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, kecuali pada surah Al-Baqarah. Itu kaedah yang keempat. Iaitu setiap surah yang di dalamnya terdapat kisah Adam dan Iblis, kecuali surah Al-Baqarah. Setiap surah yang di dalamnya terdapat ayat sajadah, iaitu ayat yang disunatkan untuk kita sujud, maka itu adalah ayat ataupun surah Makkiyah. Itulah antara 6 ciri ataupun 6 kaedah di dalam kita nak mengenali mengenai dengan surah ataupun ayat Makkiyah. Moga perkongsian kita pada kali ini dapat memberi info kepada kita yang baru. Moga-moga ia bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.